and we are not alone. You and me, we are together now. Through my window I can see there's more than you and more than me. Me and you, when we are not alone. Different view, we are together now. Through my window I can see. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan share dengan anda macam mana kita nak setting alternatives dijadikan sebagai access point. Atas permintaan ramai, saya akan tunjukkan cara konfigurasi yang betul, tapi dia tak sesuai untuk network yang besar. Untuk guna dekat rumah okey lah untuk konfigurasi ni. Okey, so jom kita tengok macam mana nak setting. Langkah pertama, kita kena checking dulu IP address router utama kita, sebab kita nak setting nanti router netis tu kita pastikan dia sama kelas dengan IP address router utama tu. Okey, macam IP saya 192.18.0.1. Okey, sekarang ni kita disconnectkan connection antara laptop kita dengan router utama. Macam saya pakai wireless, so saya disable ke wireless. Kalau anda pakai kabel, anda kena unplug kabel lah. So sekarang ni kita kena buat connection pada router netis. Sebaik-baiknya guna kabel lah, seperti diagram yang ada kat dalam ni. Nampak? Okey, pada laptop sama ada kita nak setting static IP atau setting auto. Saya recommend lebih baik setting auto lah. Okey, kemudian dari laptop kita sambung kabel ke router netis antara LAN 1 hingga LAN 3, pilih salah satu. Okey, jangan lupa onkan router tu lah. Sekarang ni anda boleh setting IP address pada laptop anda. Terpulang pada anda nak setting auto atau static IP pada laptop lah. So langkah-langkah macam ni lah. Okey, so macam saya ni, saya setting auto saja, lebih mudah. Langkah ke-6, kita buka web browser, kemudian type 192.168.1.1. Okey, type, kemudian nanti dia akan keluar interface macam ni lah. Sekejap, dia ada keluar username dan password. Okey, macam ni. Username ni kita kena type tmadmin, kemudian password tu A besar, D kecil, M kecil, alias, kemudian 4 digit MAC ID pada belakang router tu. Kita boleh tengok belakang router last digit. Okey, kemudian kita klik login. Kemudian akan keluar interface macam ni. Langkah ke-8 ni kita pergi kat bahagian maintenance, kemudian kita klik button reset, sebab kita tak nak ada setting apa-apa dalam router ni. Kita nak refresh dalam ni. So dia akan ambil masa sikit lah untuk kita nak reset ni. Dia akan reboot sikit lagi. So tunggu sampai dia on balik lah. A few minutes later. Okey, apabila selesai proses reset, dia reboot, kemudian dia akan on balik, keluar interface macam ni. Kita kena login macam tadi jugalah. Masukkan username dia tmadmin, kemudian password dia adm alias 4 digit MAC ID yang belakang router tu. Kemudian kita klik login lah. So langkah seterusnya kita pergi dekat WLAN. Dekat WLAN ni kita tengok sub menu pada bahagian tepi ni ada WLAN kosong 2.4 GHz. Dekat sini kita boleh setting nama Wi-Fi lah, dekat SSID ni. Okey, terpulang pada anda nak setting apa nama wireless anda. Okey, tapi jangan lupalah bila lepas kita dah setting ni, apply change. Okey, seterusnya kita pergi dekat bahagian security. Kita nak set password Wi-Fi untuk 2.4. Macam ini encryption ni saya pilih WPA2. Kemudian kita set lah password untuk wireless kita. Apabila dah set, jangan lupa apply change.
Langkah seterusnya kita pergi dekat WLAN 1 5GHz. So langkah dia sama juga, kita set SSID nama wireless kita lah untuk 5GHz. Okey, macam kat sini saya punya channel saya ambil auto sebab ini kita standard configuration. Kemudian apply chain, kita pergi dekat security juga. Kemudian kita set password wifi lah. Jangan lupa klik apply chain. Okey, untuk langkah 15 kita kena pergi dekat bahagian setup. Kemudian kita pergi di sub menu, bahagian tu dia tulis LAN. Okey, bawah sekali. Okey, LAN ni. Kemudian kat sini kita nak tukar IP address. Okey, nak tukar IP address ni, ingat tak tadi langkah yang pertama kita check IP address router utama. Macam saya punya IP address router utama 192.168.0.1. So kena pastikan bila 0.1 tu router netis anda kena setting 0.2. Okey, macam ni. Kalau anda 1.1, anda kena setting router netis anda 1.2. Okey, 0.1.2. Kemudian jangan lupa tekan apply change. Okey, bila dah selesai apply change, IP pada router anda akan berubah lah. Macam sebelum ni kita pakai IP dia 192.168.1.1. Contoh macam saya punya router native ni akan berubah jadi 0.2 lah, sebab router utama saya 0.1. Kalau anda 1.1 bermakna router native anda 1.2. Okey, macam ni nampak page ni adanya hilang. So saya kena type 0.2. Enter, refresh up. So IP dia masih tak pick up lagi, so kita terpaksa disable dulu LAN card. Okey, nampak IP dia masih pada IP yang lama, so kita kena disable. Kemudian kita kena enable pada LAN card kita. Okey, bagi dia detect dulu. So, kemudian kita check IP address, dia detect IP yang baru ke tak. Dia mesti gateway dia akan jadi 0.2 macam saya punya router lah. Okey, nampak dia di 0.2. So kita kena login balik masukkan user ni dan password router netis. Masuk macam biasa, kemudian login. Okey, bila dah login, kita select dekat bahagian menu tu bahagian service lah. Kemudian kita pergi dekat sub menu, klik DHCP. Kemudian kita tengok DHCP mode, kita select, kita tickkan pada none. Okey, dekat sini kita kena matikan fungsi DHCP sebab kita akan menerima arahan daripada router utama kita. So kita tak nak netis ni pun dia akan bagi arahannya sama juga. Sebab bila satu network ada terima dua arahan, so nanti network tu dia akan pening. So contoh dalam satu network ni ada dua leader, dia nak panggil Ali. Leader pertama panggil Ali, leader dua pun panggil Ali. So Ali ni nak pergi mana satu? Dia dah pening dah. So maknanya dalam satu network ni dia hanya ada satu leader saja. So kita kena matikan fungsi pada DHCP pada router netis ni. Kita hanya terima satu arahan saja pada router utama. So yang ni penting sebab ini selalunya kalau kita tak matikan, dia akan IP konflik dia. Internet memang dapat, tapi ada masa dia akan ada problem. Internet putus lah, dia intermittent lah. Okey, langkah seterusnya jangan lupa subscribe saya punya channel ni lah. Okey, ini saya contoh sambung kabel. Okey, macam saya router utama saya ni saya tak pakai router TM, saya pakai router sendiri. Okey, so saya masuk ether 2. Okey, cucuk.
Masuk. Okey, macam router Netis saya masuk dekat LAN 2 lah. Okey, LAN 2 ni pergi ke router utama. Kemudian macam anda punya ni, anda follow ikut macam dalam diagram ni lah. Router utama masuk daripada LAN 1. Okey, ini one portnya. Okey, LAN 1 router utama, kemudian masuk ke LAN 1 ke router Netis. So LAN 2 pergi ke laptop anda lah. Okey, so macam ni lah diagramnya. Mungkin router Netis anda ni jauh daripada router utama, mungkin tingkat 2 atau tempat yang tak ada coverage. So sekarang ni kita kena check, kita kena pastikan pada router Netis kita, pada laptop kita, kena pastikan dapat IP daripada router utama. So sambungan kita punya tadi daripada laptop sama ke router Netis, daripada router Netis sama ke router utama. So bermakna pada laptop kita kena pastikan akan menerima IP pada router utama. So okey, kita check, tengok. Okey. Okey, masih lagi di detect IP yang lama. So kita kena disable dan kemudian kita enable balik lah. Okey. Okey, kita check lagi sekali, tengok. Tunggu dulu sampai dia dapat IP dulu. Okey. Okey, dah dapat dah. Kita check balik tengok IP address kita. Okey, okey. Nampak? Gateway kita dah dapat gateway daripada router utama. So bermakna konfigurasi kita betul lah, tak ada masalah. Okey, so sekarang ni kita nak test lah internet gunakan kabel. Okey, nampak internet ada lah. So macam sekarang ni internet guna kabel, okey, tak ada masalah. So sekarang ni saya unplugkan kabel network saya. Kemudian saya dah unplugkan kabel network. Kemudian saya nak test menggunakan wireless pula. Okey, menggunakan wireless ni berfungsi dengan elok atau tak? Okey, so dah connected. Mana ya 5 GHz tak nampak pula. 2.4 ada 5 GHz. Nanti saya kena disable LAN dulu. Okey, kena disable dulu lah. WLAN punya kena disable. Kemudian kita enable balik. Kemudian tengok 5 GHz tak nampak. Okey, dah ada dah. 2.4 dengan 5 GHz dah ada. So kita buat connection dulu. Kita tengok internet boleh dapat tak menggunakan wireless pada router Netis. Kita check IP dulu. Tengok IP okey, dapat 0.1. Okey, so bermakna configuration kita dah berjaya lah, dah complete. Kemudian kita kena test dulu lah, tengok menggunakan wifi boleh dapat tak. Okey, menggunakan wireless pun boleh dapat internet lah. Selesai konfigurasi router Netis sebagai access point. Terima kasih.